Hai, salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Afizi Azaman dengan berita yang anda perlu tahu sebelum anda mulakan hari anda. Kami akan rangkumkan mungkin ada berita yang anda terlepas dalam 24 jam yang lalu. Kami akan bawakan perkembangan COVID-19 dalam negara, sedikit perkembangan politik dan juga sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia. Hari ini kami juga akan bawakan pandangan pakar kesihatan mental. Tapi itu, kita nak mulakan dengan perkembangan kemas kini kes baru COVID-19 dalam negara. Dahulu yang semalam, kita mencatatkan antara kes kematian yang tertinggi dalam tempoh 24 jam iaitu dengan 6 kematian. Kalau kita lihat laporannya ada di astroawani.com, 6 kematian dan 354 kes baharu yang direkodkan setakat 12 tengah hari semalam dalam tempoh 24 jam. Dan dalam 354 kes baharu itu, 352 melibatkan penularan tempatan dan 2 adalah kes import. Tetapi dalam masa yang sama kita juga mencatatkan jumlah pesakit yang sembuh yang juga agak tinggi iaitu sebanyak 188 kes. Dan perincian 352 kes tempatan itu, 332 kes adalah melibatkan warga negara Malaysia dan 20 kes bukan warga negara. Yang tertinggi adalah di Sabah dengan 274 kes, Kedah 10 kes dan Selangor 24 kes, Kuala Lumpur 10 dan Putrajaya dengan 2 kes. Dan kalau kita lihat penularan dalam negara itu, 23 kes pula merupakan pengunjung yang pulang dari Sabah. Seperti mana yang kita tahu, banyak kluster-kluster baharu yang direkodkan dari Sabah. Kes tertinggi juga direkodkan di sana dengan PKPD, Temco sudah pun dilaksanakan di beberapa daerah di Sabah. Fizi. Ya, betul tu. Dan apa yang paling kita bimbangkan, seperti yang dibuat pengesahan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham, beliau menyatakan bahawa kita telah pun berada pada gelombang ketiga. Gelombang pertama apabila virus COVID-19 itu melanda negara pada awal bulan Februari lepas. Kemudian gelombang kedua apabila kluster tablik yang merupakan kluster terbesar di negara ini telah pun muncul, dan pada ketika itu kita berjaya menamatkan gelombang kedua. Dan sekarang ini apabila kita memasuki gelombang yang ketiga, ia melibatkan mutasi D614G yang mana virus itu berasal daripada beberapa negara yang mempunyai kadar kemudian jangkitan 10 kali ganda. Dan mutasi D614G ini telah pun dikesan di Kedah, di Sabah dan juga satu kluster di Johor melibatkan kluster Tawar. Tapi dalam masa yang sama, itulah yang menjadi cabaran utama pasukan keselamatan negara, KKM dan juga pihak berkuasa lain untuk memastikan bahawa gelombang ketiga ini dapat kita tangani, kerana walaupun kita telah pun pelicikan pelbagai perkara, SOP, langkah-langkah keselamatan dan segala pengajaran pembelajaran yang telah pun kita ambil daripada gelombang pertama dan juga gelombang kedua, tetapi apabila melibatkan gelombang ketiga mutasi D614G, ia adalah satu perkara yang berbeza, kerana dilihat kes pendekatan penularan yang semakin meningkat juga menjurus kepada SOP yang semakin kurang dipatuhi oleh orang ramai. Faham SOP, orang ramai sudah mula penat dan juga lelah akan SOP yang telah pun kita terpaksa praktikkan norma kelaziman baharu. Tapi ini adalah masa gelombang ketiga melanda negara, dan sejurus daripada itu KKM juga menasihatkan supaya orang ramai untuk patuhi segala saranan yang telah pun dibuat oleh KKM sendiri dan langkah pencegahan kawalan yang sewajarnya perlu dilaksanakan secara berterusan. Kata Tan Sri Dr. Noor Hisham, ini melibatkan virus mutasi D614G dan KKM telah pun bersedia dengan lebih awal menghadapi gelombang kali ini dan membuat persiapan lebih lengkap dan untuk mengawasi penularan COVID-19 di dalam negara ini. Dan jelas beliau itu adalah perkara yang sangat kita bimbangkan sekarang ini, dan mutasi D614G ini adalah 10 kali ganda kemudian jangkitannya dan membuatkan kalau kita leka walaupun seketika, walaupun sedetik, sesaat, itulah yang akan membuatkan kita terjangkit. Hanya bercakap saja dengan orang tu, kita boleh terkena virus COVID-19. Awal-awal negatif, kemudian positif, itu yang kita bimbangkan sekarang, Nailah. Ya, betul. Dan kita nak dengarkan apa yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan semalam. Kita saksikan. Gelombang ketiga ini lebih mencabar memandangkan COVID-19 yang menular di beberapa kluster di Kedah dan juga di Sabah telah pun disahkan oleh Makmal IMR mempunyai mutasi D614G yang sememangnya lebih mudah merebak dan kebolehjangkitan yang tinggi. Yang itu pertama. Yang kedua, banyak kes telah dikesan di dalam penjara di Sabah dan juga di Kedah yang telah menyumbang kepada sejumlah besar kes dalam gelombang ketiga.
Ya, itu yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham. Kesiapsiagaan pihak KKM walaupun kita berdepan dengan gelombang baharu tetapi mereka berada pada tahap kesiapsiagaan yang lebih bersiap sedia melihat kepada pengalaman yang telah pun dipelajari sejak pandemik ini melanda negara sejak Februari lalu. Tetapi dalam masa yang sama beban yang terletak pada sistem kesihatan, pada petugas kesihatan di barisan hadapan itu semakin meningkat dengan kes-kes kebolehjangkitan kes aktif semakin meningkat juga, mereka yang memerlukan rawatan ICU dan juga kes kematian yang semakin meningkat. Semalam kes kematian sebanyak 6 semuanya direkodkan di Sabah yang juga menimbulkan persoalan adakah sistem kesihatan di Sabah itu mencukupi petugas kesihatan dan juga bekalan perubatan di sana adakah mencukupi untuk menampung kluster-kluster baru dan peningkatan secara mendadak sejak kebelakangan ini. Tetapi kami yakin dengan pihak KKM pastinya mereka berjaya dan kita juga telah melalui gelombang pertama dan gelombang kedua, pasti kita akan dapat mengatasi gelombang baharu ini. Tetapi apa yang juga menjadi kebimbangan orang ramai adalah dengan kes-kes positif yang direkodkan di sekolah sejak kebelakangan ini dan apa yang dikatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri, adalah sekolah diberikan kebenaran untuk ditutup jika terdapat guru ataupun pelajar yang didapati positif. Kerajaan mengarahkan Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan arahan menutup sekolah jika terdapat guru ataupun murid yang disahkan positif. Ini hasil keputusan mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara mengenai COVID-19. Dan katanya Kementerian Pendidikan boleh mengeluarkan arahan tersebut tanpa menunggu penilaian risiko Kementerian Kesihatan Malaysia, dan MKN juga mengarahkan Kementerian Pendidikan meneliti keperluan untuk menutup sekolah-sekolah di seluruh Sabah disebabkan kes di negeri itu menunjukkan peningkatan. Dan ini juga melihat kepada beberapa kes positif yang direkodkan di sekolah di Lembah Kelang, di Semenanjung, di Lembah Kelang misalnya di Bangsar, apabila terdapat kes positif yang direkodkan di sekolah tersebut tetapi tiada arahan untuk sekolah ditutup, pelajar-pelajar mengambil inisiatif sendiri, ibu bapa juga mengambil inisiatif untuk tidak menghantar anak mereka ke sekolah melihat kepada kebimbangan mungkin akan ada risiko jangkitan tersebut. Jadi ini yang dikatakan di media sosial #RakyatJagaRakyat. Tidak perlu tunggu arahan lagi. Kalau ada kebimbangan, kalau ada risiko, boleh ambil tindakan sendiri untuk tidak keluar rumah dan bantu mengekang penularan COVID-19 itu. Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama juga, selepas saja PRN Sabah yang ramai pihak menyatakan bahawa menjadi punca kepada penularan kluster-kluster baru di Sabah dan juga tersebarnya kes COVID-19 di Semenanjung itu, kita lihat perkembangannya semalam adalah Ketua Menteri Sabah yang baru iaitu Datuk Seri Haji Mohamad Noor disahkan positif COVID-19 dan Setiausaha Perhubungan Awam kepada Ketua Menteri Effendi Mohamad Sunoh yang menyatakan bahawa Haji Ji yang juga ahli Dewan Undangan Adun Sulaman itu kini menjalani kuarantin wajib di Hospital Queen Elizabeth QEH di Kota Kinabalu, dan semasa dalam kuarantin tersebut beliau menjalani ujian COVID-19 sekali lagi dan hasil ujian terbaru mengesahkan beliau didapati positif. Dan Haji Ji kini dirawat di QEH bagi rawatan lanjut dan kesihatan beliau dalam keadaan stabil setakat ini. Tambah beliau, walaupun sedang menjalani rawatan, Haji Ji masih menjalankan tugas dan tanggungjawab di tempat rawatan menerusi panggilan telefon dan sidang video selain pentadbiran kerajaan negeri berfungsi seperti biasa. Sehubungan itu, Haji Ji turut mengajak seluruh rakyat Sabah agar bertenang dan bersama-sama berdoa agar Sabah dan Malaysia selamat daripada COVID-19. Dan kata beliau, itu adalah perkara yang perlu dilakukan sekarang ini dan kita berharapkan bahawa Ketua Menteri Sabah yang baru ini dapat menjalani kuarantin seperti biasa dan memastikan bahawa kadar kes ataupun jangkitan COVID-19 yang dialami beliau pulih supaya tugas-tugas pentadbiran di negeri Sabah itu tidak tergantung ataupun memerlukan lebih banyak perbincangan dan juga mesyuarat dilakukan untuk beliau hadiri dan sebagainya, walaupun boleh dibuat secara maya dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga kes penularan di Sabah itu perlu kita beri tumpuan dan juga perhatian yang sangat-sangat penting kerana negeri itu sedang menghadapi gelombang COVID-19 yang sangat tinggi dan juga drastik daripada kluster-kluster baru yang muncul di sana dengan mutasi D614G lagi. Ya, tetapi meskipun kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini dengan kes-kes yang semakin meningkat, ini juga tidak bermaksud ketidaktentuan politik tanah air itu juga akan ditangguhkan kerana kalau kita lihat, kita akan menjangkakan mungkin satu sedikit berita yang menggemparkan minggu depan apabila
pertemuan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 13 Oktober minggu depan. Selasa. Ya, pada Selasa. Selanjutnya kita lihat pertemuan sering diadakan pada hari Selasa di politik tanah air kita ini. Tapi apa yang kita nak jangkakan pada pertemuan tersebut, ini laporannya di astroawani.com yang mana kami dapatkan pandangan pengarah pengajian Asia Universiti Tasmania Profesor Dr. James Chin. Katanya terdapat beberapa proses yang terlibat dan dipenuhi termasuk Anwar perlu meyakinkan Yang di-Pertuan Agong bahawa beliau sememangnya memiliki majoriti kukuh seperti mana yang didakwa sebelum ini dalam satu sidang media menggemparkan. Dan selain itu, mengikut konvensyen politik yang diamalkan, James berkata Al-Sultan Abdullah juga perlu memanggil Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi mendapatkan pandangan Perdana Menteri itu. Jadi pada hari Selasa, Anwar pada dasarkan akan mengemukakan bukti mempunyai sokongan dan pada pertemuan tersebut Agong tidak dapat membuat sebarang keputusan kerana menurut konvensyen politik Sri Paduka Baginda perlu berunding dengan Perdana Menteri. Dan masalah sekarang katanya ialah Perdana Menteri sedang menjalani kuarantin dan walaupun Perdana Menteri mendapat perkenan untuk menghadap Agong, beliau boleh menafikan angka yang diberikan oleh Anwar. Oleh itu, di bawah konvensyen politik, Perdana Menteri mesti diberi peluang untuk menjawab dan itu adalah amalan biasa bawah konvensyen politik. Perdana Menteri perlu diberi peluang untuk menjelaskan apabila menghadap dengan Yang di-Pertuan Agong. Jadi sebelum ini kita lihat Anwar Ibrahim cuba mendapat peluang untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong tetapi baginda didapati menjalani rawatan di Institut Jantung Negara. Kini mungkin ada peluang terpaksa ditangguhkan ataupun tidak mendapat keputusan muktamad apabila Perdana Menteri pula kini sedang menjalani kuarantin. Ya, dan apa yang saya lihat ada 3 perkara yang akan berlaku yang kesemuanya menjurus kepada PRU 15 yang mungkin terpaksa dijalankan kerana melihat kepada perkembangan politik negara. Ada 3 senario sebenarnya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dibenarkan menghadap Yang di-Pertuan Agong mempersembahkan punyai dapatan ataupun sokongan kukuh daripada ahli-ahli parlimen. Terpulang kepada kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong sama ada membenarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-9 ataupun melihat kepada kenyataan daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sama ada untuk memperkenankan agar parlimen itu dibubar. Dan itu adalah senario yang pertama, menjurus kepada PRU 15. Senario yang kedua menjurus kepada PRU 15 pula adalah sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya mendapatkan sokongan ahli parlimen kesemua sekali untuk memastikan bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak mendapat sokongan sekaligus terpaksa meletak jawatan sekaligus pembubaran kerajaan Perikatan Nasional itu. Tetapi dalam masa yang sama juga beliau tiba-tiba tidak dapat menjadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kerana kemungkinan besar ahli-ahli UMNO yang dikatakan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim kemungkinan tidak mahu beliau menjadi Perdana Menteri. Mereka sebenarnya kalau kita lihat dari segi kepimpinan, banyak pemimpin UMNO yang cenderung kepada PRU 15 itu diadakan secepat mungkin. Jadi bubarkan dan ditambah pula dengan hubungan yang dikatakan agak rapuh antara Bersatu dan juga UMNO itu sendiri. Dan banyak pemimpin UMNO mahu PRU 15 itu dilaksanakan. Kemungkinan Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya mendapat sokongan untuk memastikan kerajaan PN itu orang kata terbubar tetapi tidak dapat sokongan untuk membentuk kerajaan baru. Itu senario yang kedua. Senario yang ketiga adalah betul Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya mendapat sokongan membentuk kerajaan dan sebagainya. Tapi kita nak melihat bagaimana kerjasama antara UMNO dan juga DAP yang merupakan seteru dan juga musuh. Orang kata musuh yang memang ini bukan rahsia tertutup, ini sebenarnya rahsia terbuka dan semua orang tahu bagaimana kerjasama ini dapat dijalinkan. Itu yang menjadi persoalan yang mana kalau kata jaringan hubungan ini tidak dapat dijalankan dengan baik, ini menjurus kepada PRU 15. Jadi ketiga-tiga senario yang saya katakan tadi adalah menjurus kepada PRU 15 yang mungkin kita tidak dapat elakkan dan perlu kita fikirkan mulai daripada sekarang ini untuk memastikan bahawa pandemik COVID-19 dapat kita bendung ketika mana proses demokrasi dalam negara itu berjalan. Ya, kerana sesiapa pun yang mentadbir negara dan apa pun hasil PRU 15 ataupun pertemuan minggu depan, apa yang perlu diutamakan rakyat ketika ini adalah bagaimana untuk menangani wabak COVID-19 ini dan juga bagaimana untuk mengatasi isu-isu ekonomi seperti mana yang kita lihat satu laporan juga yang baru saja dikeluarkan semalam, AirAsia sah berhentikan 10% kaki tangan. Itu yang diumumkan oleh Tony Fernandez semalam dan
dan juga kita banyak melihat pada laporan penstrukturan semula yang mungkin dijangkakan pada Malaysia Airlines juga, syarikat penerbangan tempatan yang seperti mana kita tahu industri penerbangan di seluruh dunia terkesan akibat pandemik COVID-19 apabila sempadan negara masih lagi ditutup. Jadi isu-isu ekonomi ini juga menjurus kepada mungkin kita lepas pandang selain daripada kesan pada punca pendapatan, tetapi itu juga pastinya mendatangkan beban pada kesihatan mental dan emosi, yang mana selepas ini kami akan bawakan pandangan pakar bagaimana untuk kita sama-sama mengatasi dan mengharungi gelombang baharu ini, yang mana pastinya akan mendatang kesan kepada psikologi, kepada emosi dan mental kita sempena dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi, dan sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia hari ini kami akan bawakan pandangan pakar bagaimana untuk kita sama-sama mengharungi gelombang baharu COVID-19, yang mana pasti ramai yang terkesan, tertekan akibat dengan kebimbangan penularan COVID-19 dalam masyarakat yang semakin meningkat, kes kematian yang semakin meningkat, dan juga kesan ekonomi. Pasti ramai yang juga terkesan akibat punca pendapatan yang hilang. Industri penerbangan juga berdepan dengan penstrukturan semula. Ini antara isu-isu yang dihadapi rakyat ketika ini, tetapi jangan kita terlepas pandang dengan kesihatan mental kita. Dengan itu, kita nak dapatkan sedikit nasihat daripada Profesor Dr. Amir Siddiq Amin Nordin, merupakan pakar perunding psikiatri Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM, yang sentiasa setia bersama kami di Astro Awani, di Awani Pagi. Terima kasih Prof bersama kami pagi ini, dan kami nak bercakap tentang konteks pandemik COVID-19, yang mana kebimbangan ini kita lihat sudah timbul semula akibat dengan gelombang baharu COVID-19. Apa dalam pandangan Prof sendiri yang mungkin berbeza dengan gelombang-gelombang sebelum ini? Apa mungkin sentimen dan juga tekanan yang dihadapi rakyat ketika berdepan dengan gelombang sekali lagi dan berkemungkinan berdepan dengan PKPD di kawasan-kawasan mereka? So, yang pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Astro atas jemputan ini, dan penting sekali pada hari ini adalah Hari Kesihatan Mental Sedunia. Maka saya ingin mengucapkan selamat Hari Kesihatan Mental Sedunia kepada semua. Memandangkan kepada isu yang dikatakan tadi, saya rasa kita dalam satu situasi yang lebih baik daripada dahulu, di mana kita telah pun mengalami PKP sebelum ini, dan saya harap ni dapat sedikit maklumat macam mana ingin mengatasi situasi yang akan datang. So yang pertama, kalau kita lihat dari segi stres, biasanya dia adalah disebabkan oleh perubahan yang mendadak. Dan kedua, dari segi keresahan yang biasanya merupakan satu masalah semasa MCO dan juga semasa COVID ini, dia disebabkan oleh keadaan yang tak menentu. Maka seperti yang kita selalu katakan, kali ini kita semua perlu yang pertama bersedia untuk melakukan rutin-rutin yang kita telah pun melakukan sebelum ini, tapi mungkin dah lupa. Kita dah 7 bulan kan ni sebelum PKP yang lalu, so mungkin kita dah lupa. So balik semula kepada rutin supaya kita dapat mengawal situasi. Dan apakah yang kita boleh buat? Yang pertama itu adalah seperti yang kita selalu katakan, jarak sosial, pakai mask, basuh tangan contohnya, dan juga kalau sakit, duduk di rumah. Itu yang pertama. Benda ni kita boleh kawal. Kalau dari segi isu ekonomi ini pula, kita faham bahawa ada yang telah hilang pekerjaan, ada juga yang bimbang pekerjaan mereka akan hilang. Kajian kita juga menunjukkan bahawa bila mereka memikirkan pasal benda ini, tanpa adanya bukti bahawa benda ini akan berlaku, terutama daripada mereka yang mungkin akan hilang pekerjaan, maka kebimbangan itu akan meningkat. Maka balik semula kepada benda yang kita boleh kawal, kepada mereka yang bekerja dengan keras, kepada mereka yang telah hilang pekerjaan, mungkin inilah masa juga untuk kita mencari sumber lain-lain, dan juga balik semula kepada menulis CV dan sebagainya, supaya kita dapat mengawal situasi yang tidak begitu menentu di luar sana. Ya. So inilah antara beberapa nasihat yang saya boleh berikan pada masa ini. Ya. Doktor, kalau kita nak lihat belanjawan 2021
semakin hampir, jadi saya nak minta pandangan doktor mengenai kesihatan awam di Malaysia ini. Apa lagi yang perlu dilakukan, apa yang perlu dimasukkan dalam belanjawan 2021 ini melihat kepada perkembangan pandemik COVID-19. Banyak negara, WHO sendiri telah pun mengakui bahawa kesan kesihatan mental akibat daripada pandemik COVID-19 ini sangat tinggi dan juga memberi impak yang besar kepada masyarakat dunia. Jadi Malaysia, belanjawan 2021, apa yang boleh kita lakukan di sudut kesihatan mental ni? Apa perlu kita bawa dalam belanjawan 2021? So itu satu soalan yang penting sangat, Tafizi. Saya memang berpandangan bahawa kita telah pun miss the boat sedikit di mana investment kita untuk kesihatan mental lama dah tercicir. So kita tahu bahawa kalau ikut kajian juga, kita sebenarnya ada dua pandemik. Satu pandemik COVID, tetapi yang sering tak dikatakan adalah pandemik kesihatan mental disebabkan oleh kesan ekonomi dan juga isu-isu lain COVID. Dan kalau kita tengok dari segi apa telah dikatakan oleh banyak pakar-pakar luar bahawa apabila COVID itu bermula pada awal tahun, maka kesannya kita akan lihat pada akhir tahun. Tetapi memandangkan kita sekarang dalam gelombang yang ketiga, isu kesihatan mental terutamanya akan berlarutan. Maka saya berharaplah bahawa bajet kali ini akan menumpukan lebih bantuan kepada isu kesihatan, tetapi di dalam isu kesihatan itu ada bantuan khusus untuk kesihatan mental. Ini penting kerana apabila kita berhadapan dengan pandemik yang semakin lama, semakin panjang ini, maka seperti yang tadi Hafizi kata bahawa orang tengah letih dari segi fizikalnya dan juga mentalnya. Maka dia resources dan juga servis untuk kesihatan mental perlu dipertingkatkan. Isu seperti having counsellors untuk mengambil telefon contohnya dekat 15999 perlu dibantu. NGO-NGO yang terlibat seperti Befrienders perlu dibantu. Di samping itu juga kita melihat sekarang ni ada peningkatan at least dari segi klinikal di hospital di kalangan anak muda. Maka perlu ada bantuan dari segi situ untuk mengatasi isu kesihatan mental di kalangan anak muda. Dan juga kita lihat juga seperti yang telah Hafiza dan Naila katakan tadi, orang hilang pekerjaan, mereka juga memerlukan bantuan. Bukan saja dari segi wang ringgit, tetapi dari segi sokongan, moral dan emosi, memandangkan mereka perlu untuk bangun semula. Dan ini memerlukan sedikit bantuan daripada bajet yang kita harapkan akan dapat. Ya, Prof. Dan sempena dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia juga, kita nak berbincang sedikit tentang stigma yang masih lagi kita lihat ada dalam masyarakat. Tetapi mungkin sejak gelombang baharu COVID-19 dengan juga tekanan yang dialami orang ramai ketika pandemik ini, saya kira bila melihat kepada media sosial, ramai juga yang semakin terbuka membincang tentang isu-isu kesihatan mental mereka. Tetapi selain daripada media sosial, pastinya ada outlet alternatif, platform yang lebih baik untuk mereka mendapatkan bantuan. Dan saya kira ramai lagi penonton kita di luar sana yang tak tahu di mana mereka boleh dapatkan bantuan, apa klinik-klinik yang disediakan, apa jenis bantuan yang ada pun mereka mungkin tak tahu lagi. Boleh Prof terangkan kepada penonton apa jenis bantuan yang boleh mereka mendapatkan, untuk apa jenis isu kesihatan mental yang mereka mengalami? Ada yang jenis talian, ada juga yang mungkin secara fizikal, secara bersemuka. Boleh Prof jelaskan? So, terima kasih Naila atas penjelasan itu. So, yang pertama, kita sebenarnya dekat Malaysia ni sangat bertuah dari segi kesihatan. Kita ada kesihatan servis dari segi government ataupun public, dan juga kita ada dari segi swasta atau private. So, seperti yang tadi katakan, kalau kita mengalami isu tetapi tak tahu nak call ke mana, 15999 masih lagi berterusan untuk mengambil masalah-masalah emosi yang mungkin anda ada, ya. Dan di situ juga kalau disaring oleh kawan-kawan di sebelah telefon tu, mungkin akan dilanjutkan kepada perkhidmatan kerajaan dan juga swasta. Kalau tak begitu nak juga call 15999, boleh call Befrienders Kuala Lumpur. Di samping itu juga mereka yang mengalami simptom yang lebih jelas, bolehlah ke klinik kesihatan di mana-mana di seluruh negara. Dan juga di beberapa tempat, 28 kawasan, ada kita panggil pusat komuniti kesihatan mental ataupun mentari, ya, yang juga anda boleh pergi. Dan kalau sesiapa yang berdekatan dengan hospital dan memerlukan rawatan, semua hospital kerajaan insya-Allah
ada perubatan psikologi di situ dan boleh mendapat bantuan. Kepada mereka yang lebih berkemampuan dan mungkin ingin sedikit mungkin privacy ataupun ada isu-isu lain, boleh juga ke hospital swasta di mana mereka juga mempunyai pakar kesihatan psikologi dan juga psikiatri untuk membantu anda jika diperlukan. So insya-Allah sepatutnya isu untuk mendapatkan rawatan di Malaysia ini tidaklah sesusah yang kita ingatkan. Terima kasih Prof. Dr. Amir Siddiq Aminuddin, pakar perunding psikiatri Pusat Perubatan Universiti Malaysia PPUM bersama kami sempena dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Dengan itu kami juga ucapkan selamat menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia. Ini adalah peluang baik untuk kita sama-sama meningkatkan kesedaran dan seperti mana kami paparkan tadi, senarai talian bantuan yang anda boleh dapatkan sekiranya anda berdepan dengan apa-apa isu anda perlukan kaunseling dan sebagainya. Befrienders Kuala Lumpur, Befrienders Kuching dan juga di Kota Kinabalu. Turut ada bantuan psikososial jika anda ingin bercakap tentang bantuan psikososial lebih khusus kepada isu COVID-19. Talian bersama Mercy Malaysia dan KKM seperti mana kami paparkan itu, dan juga talian kasih disediakan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ataupun WhatsApp mereka. Itu antara talian bantuan yang anda boleh dapatkan sekiranya anda berdepan dengan apa-apa isu. Jangan malu untuk kemukakan apa-apa sebarang masalah yang anda alami ketika ini. Ya, betul tu. Dengan itu, Awani Pagi berakhir di sini. Saya Hafizah Zaman. Dan saya Naila Huda. Salam hormat.